Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, apa khabar? Dah bersedia ke untuk teruskan pembelajaran PDPR kita pada minggu ini? Murid-murid tahun 5, pada minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan tolak masa, yang mana kita sambung lagi berkenaan dengan tolak masa melibatkan lagi 3 kata kunci yang kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, cikgu harap semua dah bersedia untuk teruskan PDPR matematik di rumah masing-masing. Minggu ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan tolak masa, yang mana kita akan sambung berkenaan dengan lagi 3 kata kunci yang melibatkan dekad dan tahun, abad dan dekad, abad dan tahun. Minggu lepas kita dah cover 3 kata kunci. Minggu ini kita sambung lagi 3 kata kunci yang akan kita belajar pada minggu ini, melibatkan menolak masa. Dan penolakan masa pada minggu ini macam biasa melibatkan pecahan, perpuluhan dan dengan pertukaran unit. Jadi macam biasa kita kena tukar dulu kepada unit yang diminta, lepas tu baru kita tolak dalam bentuk lazim. Murid-murid, kita bagi contoh kita yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita ambil kata kunci melibatkan dekad dan tahun. Okey, contoh cikgu ada 1.5 dekad tolak 3/5 dekad sama dengan berapa tahun? Baik murid-murid, soalan nak jawapan dalam tahun. Yang ni dalam dekad, yang ni dalam dekad. Jadi kita buat macam biasa kita buat sebelum ini, kita kena tukarkan dulu unit ini dalam bentuk tahun, baru kita boleh buat bentuk lazim penolakan. Jadi 1.5 kita kena tukar dulu, lepas tu 3.5 kita kena tukar, lepas tu baru kita boleh buat penolakan dalam bentuk lazim. Okey, kita buat 1.5 dekad nak tukarkan kepada tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi kita kena buat apa? 1/5 darabkan dengan 10. Darabkan dengan 10 kita dah belajar sebelum ni. Tak perlu buat kaedah lattice. Bila darab dengan 10, kerana sifat ajaib ataupun keistimewaan darab 10 100 ribu ini, bila kita darabkan dengan perpuluhan, kita boleh terus alihkan titik perpuluhan tanpa buat lattice. Kalau darab, titik perpuluhan akan bergerak ke depan ataupun ke kanan. Berapa kali? Bergantung ada berapa sifar kat sini. Kalau ada 1 sifar, 1 kali. Kalau ada 2 sifar, kalau darab 100, 2 kali bergerak. Kalau darab 1000 contohnya, 3 kali gerak. Begitulah seterusnya. Okey, disebabkan darab 10, kenapa dapat darab 10? Sebab 1 dekad 10 tahun. So darabkan dengan 10. Kita nak tukarkan dekad ni kepada tahun. So kita kena darab 10. Jadi titik perpuluhan bergerak 1 kali sahaja. 1. Titik perpuluhan tersebut telah bergerak di sini. Jadi kita dapat 15 tahun. Belakang ni titik ni cikgu hilangkanlah sebab tidak ada nombor kat sini. Dia sebenarnya 15 perpuluhan sifar. Jadi disebabkan perpuluhan sifar ni kita boleh hilangkan dia seperti biasa. Kita tinggalkan saja dengan 15 tahun. Selesai, tukarkan 1.5 dekad bersamaan dengan 15 tahun. 35 dekad pula kita nak tukar. 35 dekad, ada 2 cara kita belajar sebelum ni. Sama ada kaedah bar coklat ataupun kaedah darab silang. Terpulang mana yang kamu suka, mana yang kamu sesuai. Okey, 35. Kalau 5, bar coklat kita kena bahagikan kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Penuh ialah 10. Sebab 1 bar coklat kita penuh 10. Sebab 1 dekad 10 tahun. Jadi kalau penuh 10, seorang dapat berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Seorang dapat 2. Soalan nak berapa? 3. 1, 2, 3. 2 tambah 2 tambah 2 bersama dengan 6 tahun. Kaedah bar coklat dapat 6 tahun. Darab silang dapat berapa? Tetap dapat sama juga, cuma cara yang berbeza. Kalau siapa nak buat kaedah darab silang, 3/5 darab terus dengan 10 tahun. Okey, 5 kali berapa? 10. 5 kali 2, 10. 3 darab 2 bersama dengan 6 tahun. Nampak? Jawapan dia tetap sama. Okey, 3/5 bersamaan dengan 6 tahun. Ikutlah kaedah apa pun, dapat juga sama. Selesai, dapat 6 tahun. Apa nak buat lepas tu? Baru kita boleh tolakkan 15 dengan 6 tahun ini dalam bentuk lazim. Tolak 6 tahun. Okey, 5 tolak 6 tak boleh, kita pinjam, kita dapat 9 tahun.
Selesai dah dapat jawapan. Ini proses contoh yang pertama melibatkan kata kunci dekad dan tahun. Okey, kata kunci dia kita tukarkan dulu kepada dalam bentuk jawapan tu apa. Contohnya dekad ni jawapan nak dalam tahun, kita tukarkan dekad kepada tahun, darab 10. Pecahan ni pun kita dah tukarkan dekad ni kepada tahun, darab 10. Dah dapat dua-dua, baru kita masuk dalam bentuk lazim dan buat penolakan seperti biasa. Jelas Kita pergi kepada contoh yang kedua, melibatkan kata kunci abad dan dekad. Awak kena tahu satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi awak tengok soalan ni, 5/1/2 abad tolak 3.5 abad bersamaan dengan berapa dekad? Jawapan nak dalam dekad. Jadi kita kena tukarkan dua-dua ini dalam bentuk dekad dulu, baru kita boleh tolak dalam bentuk lazim. Baik, kita pergi satu persatu. 5/1/2 abad, macam mana kita nak tukarkan kepada dekad? 5 ni dah penuh, 5 abad. 5 abad bersamaan dengan, ni sebenarnya ialah 5 abad 1/2 abad. 5 abad ni dah penuh. Jadi 5 darab 10 berapa? Kita dah ada 50 tahun kat sini. Sorry, 50 dekad kat sini. 1/2 abad ni kita kena tukar. 1/2 abad, baca pelat kita bahagian kepada 2. Penuh ialah 10, so seorang dapat 5. Jawapan nak dalam satu sahaja. Jadi 1/2 abad ni bersamaan dengan 5 dekad. Jadi 50 tambah 50 dekad tambah 5 dekad, kita dapat 55 dekad. Yang ni dalam pecahan, yang ni dalam bentuk bulat penuh. Bila penuh, kita terus 5 darab 10, dapat 50 dekad. Itu cara dia. Yang pecahan ni kita buat kaedah baca coklat ataupun awak boleh buat darab silang, tetap dapat jawapan 5 dekad juga. Lepas tu kita combinekan dia, kita dapat 55 dekad. Selesai untuk bahagian yang pertama. Okey, 3.5 abad pun sama juga. Darab berapa? Satu abad berapa dekad? 10. So darab 10. Cikgu cakap tadi, bila darab 10, titik perpuluhan bergerak terus ke depan. Berapa kali? Satu kali sebab ada satu sifar. Jadi 3.5 bergerak satu kali. Jadi titik tu dah tak ada kat sini, dia bergerak kat sini. Jadi kita dapat 35 dekad. Selesai untuk bahagian yang kedua. Dah dapat dua-dua dalam bentuk dekad. Apa nak buat? Teruslah tolak dalam bentuk lazim. 55 dekad tolak 35 dekad bersamaan dengan berapa? Okey, jawapannya 5 tolak 5 sifar, 5 tolak 3, 2. Kita dapat 20 dekad. Ini adalah contoh yang melibatkan abad dan dekad. Satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi kalau kita nak tukarkan abad kepada dekad, kita kena darab 10. Perpuluhan darab 10 tukar, bergerakkan titik perpuluhan. Kalau pecahan darab 10, buat kaedah bar coklat ataupun darab silang. Disebabkan ini penuh 5/1/2 abad, sebelum ni kita biasa buat pecahan macam ni je. Tidak ada nombor kat depan, nombor bulat. Bila ada nombor bulat, nombor bercampur pecahan ni, 5 ni adalah penuh. So 5 abad. 5 abad ni kita terus darabkan dengan 10, kita dapat 50 dekad. Jelas Ini melibatkan kata kunci abad dan dekad. Baik murid-murid, cikgu beralih pula kepada contoh untuk kata kunci melibatkan abad dan tahun. Kamu kena tahu satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi apa-apa soalan kita nak tukar melibatkan abad dan tahun, kita kena darab 100. Okey, ini soalan 1.3 abad tolak 3.5 abad sama dengan berapa tahun? Abad kepada tahun. Kita tukarkan dulu abad-abad ini kepada tahun, baru kita buat penolakan dalam bentuk lazim. Okey. 1.3 abad kita nak tukarkan kepada tahun. Macam mana kita nak buat? Darab 100. Darab 100. Tadi kita buat darab 10 kan? Okay, 1.3 kita darab 100. Bila darab 100, ada berapa sifar? 2. Jadi titik perpuluhan akan bergerak ke depan berapa kali? 2 kali 1.3 darab 2 kali. So titik perpuluhan bergerak 2 kali. 1, 2. Ini titik perpuluhan yang baru di sini. Disebabkan tidak ada apa nombor di lubang ni,
ataupun lengkok ini kita letakkan sifar. Jadi kita dapat satu angka 13 sifar tahun. Ni dah tukar dah ni. Jadi 1.3 abad sebenarnya bersama dengan 130 tahun. Disebabkan darab 100 titik perpuluhan bergerak 2 kali, dan bila kita gerakkan 2 kali terdapat lengkuk kosong kat sini, tak ada nombor. Jadi apa kita nak buat? Kita letakkan sifar. Kita akan dapat 130 tahun. Selesai untuk penukaran 1.3 abad. Jadi ini pula 3.5 abad. Okey, bar coklat kita nak tukarkan 3.5. Kita bahagikan kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau bar coklat kita untuk abad dan tahun penuhnya ialah 100, bila kita bahagian kepada 5 bahagian, kita perlu dalam ni satu berapa? 20, 20, 20 dan 20. Soalan nak berapa? 3. 1, 2, 3. 20 tambah 20 tambah 60 tambah 20 bersamaan dengan 60 tahun. Jadi 3/5 abad bersamaan dengan 60 tahun. Ataupun kalau boleh buat kaedah lattice, darabkan dengan 100. Tetap akan dapat 60 juga. 5 kali berapa? 10. 5 kali 2. Sifar ni kita potong. Jadi 3 darab 20 bersamaan dengan 60 tahun. Jelas Selesai untuk 3/5 abad. Sekarang kita dah dua-dua dah ada dalam bentuk tahun. Jadi kita bolehlah buat penolakan seperti biasa dalam bentuk lazim. Okey, sifar tolak sifar. Sifar 3 tolak 6 tak boleh, pinjamkan kat sebelah. 13 tolak 6 bersama dengan 7. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 70 tahun. Ini adalah contoh yang melibatkan kata kunci abad dan tahun. Itu sahaja pembelajaran berkenaan dengan penolakan masa melibatkan 3 kata kunci dan dalam bentuk perpuluhan dan pecahan dengan pertukaran unit. Asasnya kamu kena tukar dulu dalam bentuk yang diminta. Kalau dia minta tahun, tukarkan dulu abad ni kepada tahun. Kalau dia minta dekad, tukarkan dekad macam contoh yang kedua tadi kepada dekad. Baru buat penolakan dalam bentuk lazim. Jelas Baik murid-murid, ini sedikit 3 soalan latihan yang cikgu sediakan untuk kamu dan cikgu nak kamu minta dan buat dalam buku latihan kamu. Okey, ada 3 soalan melibatkan 3 kata kunci yang perlu kamu selesaikan seperti contoh-contoh yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Kalau ada apa-apa soalan, terus maklum dan bagi tahu kepada cikgu. Cikgu akan bimbing sedikit demi sedikit. Berjumpa lagi dalam PDPR pada masa akan datang. Assalamualaikum.